Dan niat di sini adalah kembali kepada satu juga, iaitu apa dia? Ikhlas. Maka hiya wahidatun lil wahidi. Jadi ikhlas ni apa dia? Wahidah fi mahallil wahid ila rabbin wahid. Dia satu saja dan kemudian di tempat yang satu kepada Tuhan yang satu. La syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat meneruskan pengajian bagi kitab Syarh Riyadhis Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Syarah bagi kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita masuk pada bab yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa bi sanadina al-muttasil ila sayyidina al-imam an-Nawawi qala babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyati. Babul ikhlasi. Musannif sebahagian kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nuskah tu ada Bismillah? Ada Bismillah. Jadi mungkin berpada dengan Bismillah pada muqaddimah. Sebahagian lagi kita sebelum bab ini juga ada ditulis Bismillah. Sama. Babul ikhlasi. Babun yakni pada sudut lughah ataupun disebut dengan hadza babu. Hadza babul ikhlasi. Jadi bab pada sudut lughah maknanya adalah al-furjatu allati yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin wa bil aks. Itu makna bab. Bab adalah furjatun atau al-furjatu, iaitu satu ruangan terbuka, allati yutawassalu biha, yang dengan ruangan tersebut ini menyampaikan dengan sebabnya, bisababiha dengan makna ba sababiyah, bisababil furjah, min qarijin ila dakhilin, daripada luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar, bil aks maksudnya. Ada fil lughah. Tamam. Manakala pada sudut uruf, pada sudut uruf ataupun makna pada sudut istilah, ialah dengan maksud ta'ifatun makhsusatun minal kitabi mustamilatun ala fusulin wa masaila ghalibah. Ini satu kelompok tertentu daripada kitab yang terkandung di dalamnya fasal-fasal dan masail ghaliban. Yang ghalibnya maksudnya biasanya di dalam kitab itu akan ada padanya, minta maaf, tadi itu apa ni, enam daripada kitab yang terdapat di dalam bab tersebut padanya ada fasal dan ada masail. Ataupun jumlatun minal ilmi, apa dia? Jumlatun mukhtassatun minal ilmi mustamilatun ala fusulin wa masaila ghalibah. Manakala kalau faslun
apa dia? Ta'ifatun makhsusatun minal ilmi mustamilatun ala masaila ghalibah. Tamam. Faham? Itu dia punya ta'rif kepada al-bab. Babu al-ikhlas. Al-ikhlas maknanya ialah ikhlas dibaca dengan kasrahkan hamzah. Boleh dimaksudkan dengan an yanwiyal mar'u biqawlihi wa amalihi wajhallah ta'ala faqat la sana'an nasu. La sana'an nasi. Ikhlas maknanya seorang tadi berniat dengan ucapannya dan amalnya semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak dengan tujuan pujian daripada manusia. Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu mengatakan al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ini ikhlas maksudnya ifradul haqqi ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Iaitu mengesahkan Allah Ta'ala pada melaksanakan ta'at dengan qasad. Ini dengan qasad untuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan tujuan yang lain. Seperti buat-buat tasannu' fi jalbi madhin nas, untuk dapatkan pujian manusia ataupun untuk mendapatkan kecintaan daripada makhluk dan seumpamanya. Jadi makna-makna yang lain tadi ternafi ketika disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas maknanya, bahasa yang ringkas, an yanwiyal mar'u biqawlihi wa amalihi wajhallahi ta'ala faqat. Dia hanya berniat bagi ucapan dan amalannya semata-mata kerana Allah sahaja, tidak kerana tujuan lain. Jadi maknanya, dan ikhlas ada 3 peringkatnya. Yang pertama, dilakukan untuk mendapatkan pahala. Ini kerana Allah, tapi nak dapat pahala. Maka hadha ikhlasu al-adna, yang paling rendah sekali yang tu. Jadi beramal kerana Allah untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Kedua, beramal untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi nampak balasan kan? Atau minta maaf. Yang pertama, beramal untuk mendapatkan sesuatu kelebihan daripada Allah. Kedua, beramal untuk mendapatkan pahala bagi mendapatkan syurganya Allah. Ketiga, yang paling tinggi, beramal hanya semata-mata kerana Allah. Tidak kerana syurga, tidak kerana kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi maknanya, kalau seorang tadi beramal ayat surah Al-Waqi'ah, contohnya waktu pagi, waktu malam contohnya kata dibaca akan, ataupun pagi dibaca, boleh dua-dua, no? Pagi ataupun malam dibaca untuk jalbur rizq, untuk ghina, untuk kaya contohnya, maka dia buatnya itu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana dia sebut dalam hadis sebut macam tu, maka dia pun beramal kerana untuk mendapatkan kelebihan tadi, tidak mau miskin. Maka dikira ikhlas ke tidak? Ikhlas yang paling rendah tadi. Tapi kalau dia baca tadi kerana dia baca, saya baca kerana disuruh oleh Nabi dan sudah tentu disukai oleh Allah. Ada tak tujuan untuk kaya ke, ataupun tujuan dia untuk nak jaga diri ke, daripada rumahnya masuk perompak dan seumpamanya, tak ada apa pun dalam hatinya, melainkan hanya semata-mata kerana ingin baca tadi disebabkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka itu ikhlas yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Tapi kalau dia baca kerana nak pahala, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya baca bukan kerana dia dibaca kerana sebabkan alif tu satu pahala, lam satu pahala, dan mim dikira pahala juga. Maka saya baca tadi untuk dapatkan pahala bacaan Al-Quranul Karim. Maka itu ikhlas peringkat yang kedua. Pun ikhlas juga. Tidaklah dikatakan tidak ikhlas, tetapi peringkatnya paling rendah sekali. Keluar daripada semua tadi, maka tidak ikhlas lagi. Keluar daripada ketiga-tiga peringkat tersebut, maka dia tidak lagi ikhlas. Maknanya kalau buat semata-mata kerana nak pujian orang, dah habis dah, tak ikhlas dah. Selesai. Buat kerana nak
perlindungan daripada Allah atau mendapatkan kelebihan daripada amalan tersebut, ikhlas. Sebab dia masih buat kerana Allah. Ya bang? Buat kerana nakkan pahala. Masuk syurga. Ya, ikhlas. Tapi peringkat kedua, buat kerana semata-mata kerana Allah, tidak memandang kepada dua yang sebelumnya, maka itu yang tertinggi, dan itu yang yang mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Boleh? Lain daripada tiga ni, kesemuanya tidak ikhlas lagi. Lagi qis ala nafsik. Qiyaslah dengan diri kita. Kalau kita buat amalan, apa yang hadir waktu tu di dalam hati kita. Qasad kita pada waktu tu apa dia? Adakah kerana untuk salah satu daripada tiga peringkat tersebut, atau tidak ada langsung yang tiga tadi, ataupun bercampur aduk. Bercampur saja, maka tidak lagi ikhlas pada waktu tersebut. Bercampur maksudnya apa dia? Bercampur dengan tujuan disebabkan kerana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Sebab itu disebut an yanwiyal mar'u biqawlihi wa amalihi wajha Allah ta'ala faqat la sana'an nasi. Kemudian babul ikhlasi wa ihdarin niyyati. Wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal. Ini menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada seluruh amalan-amalan, wal aqwali, dan ucapan-ucapan, wal ahwali al-barizah, dan hal yang zahir. Barizah bermakna zahirah, dan juga wal qafiyah. Jadi al-barizah di sini adalah sifah kepada ketiga-tiganya. Yaitu a'malul barizah wal qafiyah, aqwal barizah wal qafiyah, ahwalul barizah wal qafiyah. Tiga sekali. Faham? Jadi niat adalah diwajibkan pada awal setiap perbuatan syar'i. Niat. Karena untuk ditentukan sahihnya amalan tersebut. Dan menghadirkan niat tersebut dari awal sehingga akhir, istihdar maksudnya, faham? Ataupun disebut apa dia? Muqaranah haqiqiyah dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah haqiqiyah. Muqaranah haqiqiyah ada sa'ab. Susah sebenarnya untuk nak muqaranah niat kita tu daripada awal permulaan perbuatan sampai penghujung. Ini muqaranah haqiqiyah. Hadir niat tadi daripada awal sampai habis. Ada sa'ab syai'. Yang paling susah sekali. Dan dawamul istihdar ila akhiri sunnah, ila akhirihi sunnatun. Sunnah mahbubah, yang sangat disukai. Maksudnya hadir, usahakan diri untuk istihdarkan, ini talabul hudur, bagi perbuatan atau bagi niat kita tersebut. Hadirkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kullu fi'lin syar'i, setiap perbuatan. Manakala kullu turuk, setiap perbuatan yang ditinggalkan, maka ianya seperti meninggalkan zina contohnya, meninggalkan minum arak, meninggalkan melakukan apa maksiat sekalipun. Hadza min babi turuk. Hadza laisa min babil fi'l. Min babi turuk, hadza la yutawaqqafu ala an-niyyah. Maka dia tidak terhenti dengan niat. Jadi tapi untuk mendapatkan pahala, maka kena hadir qasad meninggalkan tadi ala wajhil imtisal. Boleh faham? Jadi fi'il perbuatan kena hadirkan niat untuk apa? Litawaqqufi sihhati 'alaiha. Karena sahihnya amalan tadi terhenti dengan niat yang kita niatkan. Baru sah amalan tadi ataupun tidak. Manakala babi turuk, perbuatan yang ditinggalkan, berarti meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan segala maksiat, ada min babi turuk. Min babi turuk hal yahtaj ila niyyah? La yahtaj ila niyyah. La yatawaqqaf sihhatu at-tark bin niyyah. Seperti buang najis. Yang kita basuh najis, adakah basuh najis dikira sebagai diperlukan niat pada waktu mengangkat najis? Saja aku menghilangkan najis ni kerana Allah. Hadza min babi turuk, kata ulama. Itu pun termasuk bab turuk. Ini patut meninggalkannya. Meninggalkan membiak itu. Bab untuk kita menghilangkannya. Maka ia tidak termasuk daripada
babun niyah, tetapi li husulis sawab, untuk mendapatkan pahala maka perlu kepada qasad. Qasad apa? Imtisal. Jadi kita buang hadza min babi turuk la yahtaji ila niyah. Basuh kemaluan kita, hadza min babi turuk, nah, la yahtaji ila niyah, untuk kita nak basuh istinja, tapi kita niat kerana untuk imtisal amrin Nabi, amrillah wa amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan Allah dan Nabi, maka dapat pahala dengan buat benda tu. Jadi dia niat tadi diperlukan untuk apa? Untuk menghasilkan pahala. Boleh faham? Jadi macam mana kalau zina ataupun minum arak tadi, macam mana tasawur masalah tadi untuk turuk, untuk dapat pahala? Nah, adakah tiap-tiap pagi perlu bangkit kata sahaja aku meninggalkan zina kerana Allah, macam tu? Aku dapat pahala. Sahaja aku meninggalkan minum arak, maka aku dapat pahala. Dan tasawur masalah tadi ketika mana dihidangkan kepada kita. Dihidangkan kepada kita, contoh dalam kapal terbang, tak ada siapa pun dalam kapal terbang tadi yang kenal kita. Semuanya asing. Jadi tiba orang tu mai bawa arak. Dan kemudian dia kata kepada kita, nak arak? Kita kata, terima kasih. Thank you. I'm Muslim. Dan kita tark tadi limtisal. Bukan kerana ada seorang orang Melayu kat dalam tu malu, takut dia kenal kita. Bukan kerana segan lah. Bukan kerana hal lain tu, hanya semata-mata imtisal, maka ketika tersebut mendapatkan pahala. Boleh? Untuk. Baik. Dan sebahagian ulama mengatakan puasa aidan min babi turuk. Ay tarku ma harramallahu subhanahu wa ta'ala fi nahari Ramadan atau fi nahari as-siyam. Pada waktu siang kan kita meninggalkan benda yang diharamkan. Hadza min babi turuk. Tetapi kenapa wajib niat juga pada puasa walaupun dia dalam babu turuk? Karena kata al-Imam Ibnu Allan bi annahu mulhaqun bil af'al. Karena dia termasuk daripada af'al juga, ada perbuatan dalam tu, karena qasad daripada puasa qam'un nafsi an mu'adatiha wa qat'iha an 'adatiha, iaitu menghalang nafsu daripada kebiasaan nafsu dan memutuskannya daripada adat kebiasaan nafsu tadi melaksanakan perbuatan tersebut. Karena nafsu sya'nuha an yaf'ala ma mana'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani keadaan nafsu biasanya akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka perbuatan puasa tersebut menghalang tadi. Maka hadza mulhaqun bil af'al. Wa hakadha yahtaj ila niyah. Walaupun niat pada puasa hakikatnya adalah al-azm. Puasa hakikatnya adalah azam, bukannya niyah. Karena niyah maknanya ialah muqaranah ataupun niyah apa dia maksudnya? Lagi muqtarinatun, qasdu syai' muqtarinah bil af'al. Dia mesti muqtarin. Mesti berserta sekali. Bersekali dengan perbuatan tersebut. Beza dengan puasa. Karena puasa kita niat sebelum puasa. Waktu malamnya boleh niat. Kenapa tidak boleh iqtiran? Sa'bih li su'ubatiha. Karena su'ubah untuk niat tadi susah ketika mana nak dihadirkan. Dan juga kalau muqaranah al-af'al, muqaranah qasdu syai' muqarinah bil af'al, hadza yuaddi ila butlani as-shaum. Akan bawa kepada membatalkan puasa tersebut. Puasa akan jadi batal. Kenapa? Karena puasa akan masuk waktu buka puasa ketika terbitnya fajar. Kan? Tulu'ul fajr. Tulu'ul fajr masuk waktu mula puasa. Kalau berniat pada waktu tulu'ul fajr, maka hadza yuaddi ila butlan. Dia akan bawa kepada batal. Maka li su'ubatiha, karena susahnya untuk menghadirkan niat pada waktu tersebut, maka syarak membenarkan berniat pada awal dan dinamakan dia seperti niat, walaupun hakikatnya adalah azam. Faham? Boleh faham tu? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Ada 3 ayat. Dan ini teknik ataupun susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin sebenarnya membantu kepada para du'ah ataupun para wa'az, pemberi ceramah dan seumpamanya, ataupun orang yang nak memberikan peringatan, cara bagaimana untuk menyampaikan peringatan. Pertama, disebutkan ayat Allah, kemudian disebutkan daripada hadis Nabi SAW. Nampak? Itu cara dia. Ada sebahagian kitab apa ni sebab ni kitab hadis. Ada sebahagian kitab menyusun kitab wa'zun, seperti yang disusun oleh Syekh Yusuf Khattar, tu ada kitab tu. Mawsu'ah Khutaba wal Mursyidin. Hari dalam kitab ni dia ambil teknik dalam kitab Riyadhus Salihin. Teknik dalam Riyadhus Salihin untuk ceramah. Kalau kita tak ada modal kan? Nak ceramah tak ada modal bawa kitab ni. Tapi modal bahasa Arab mungkin ada modal lah. Bagi kita tak ada baris. Saya hidup tak ada modal bawa kitab ni, lagi teruk modal dia. Baca tunggang terbalik baris apa semua, lagi mengarut lah. Lagi nampak lah kata kehimaran dia tu. Kan? Jadi kitab ni tak ada baris. Dan apa ni, dia susun, orang panggil apa, contohnya Babul Ikhlas. Dia mula Babul Ikhlas, dia akan mula dengan ayat Quran. Kemudian dia akan mula dengan ucapan-ucapan para ulama terhadap ikhlas. Kemudian dia akan sebutkan kisah-kisah yang disebutkan tentang ikhlas. Ada kisah. Ayat Quran, ada hadis, kemudian dia akan cerita sekali dengan dia ada satu lagi, dia tambah pula. Dia kata kena gabung juga dengan Riyadhus Salihin. Kalau ada Riyadhus Salihin disebutkan ni, sebenarnya ni pun bagus sebenarnya untuk apa? Untuk orang syarah Riyadhus Salihin. Kalau dia baca matan saja, di bawah kitab ni dia boleh ada cerita sekali. Cerita apa? Sebab dalam ni cerita tentang hadis. Dalam ni disebutkan sekali cerita-cerita apa yang berkaitan dengan bab ikhlas tersebut. Disusun sama macam susunan di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Lebih kurang lah, lebih kurang. Sebab tengok ni dalam ni kitab ni mula dengan Kitabul Ikhlas, kemudian Babul Ikhlas, kemudian babu apa? Babu Taubah. Nah, sama. Kan ni pun Babu Taubah juga kitab ni. Lepas tu Babu Sabri. Babu Sabri lepas tu. Sama. Cuma lebihnya dia akan tambah kalam ulama dan dia tambah pula dengan kisah-kisah. Jadi kalau orang tu nak mengajak kitab ni ke, orang kan suka cerita. Baca hadis saja, dia tak mahu nak main lazat lagi kalau dengar hadis pun. Pada qala Rasulullah tu pun jadi tak ada cerita. Dia pun cerita sikit. Cerita dia pun menarik. Cerita-cerita yang benar daripada amalan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam kitab. Yang dipanggil Mawsu'atul Khutaba'i wal Mursyidin. Ini ensiklopedia kepada para pengkhutbah dan mursyid, maksudnya orang-orang yang nak memberi petunjuk kepada umat. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi qala Allah Ta'ala wa ma umiru. Yani tidaklah umiru ay al-yahud wan nasara. Tidaklah diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani di dalam Taurat dan Injil. Jadi umiru tadi siapa yang diarahkan tadi? Yahudi dan Nasrani. Maka ni umat terdahulu termasuk juga kepada kita. Illa liya'budullaha, melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin dengan makna apa? Muwahhidin, la ya'buduhu siwahu, la ya'buduna siwahu. Iaitu hanya ikhlas semata-mata kerana Allah. Dengan makna apa ikhlas? Dengan makna hanya semata-mata mengesakan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sebahagian para ulama menyebutkan ikhlas itu dengan makna apa? Ikhlas iaitu tasfiyatul amal an syawaibil kadar, iaitu membersihkan amal daripada kekeruhan, kekeruhan syawaib,
Syawaibil kadar maksudnya daripada kekuruhan perkara yang mengotorkan tersebut. Hunafa di sini dengan makna ma'ilina an jami'il adyani ila dinil Islam. Iaitu yang muyul, mereka itu daripada segala agama-agama yang lain, hanya muyul kepada agama Islam sahaja. Maksudnya cenderung kepada agama Islam. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan dhalika dinul qayyimah ay millatul mustaqimah, agama yang lurus, dan agama yang ay dinul jama'atil qayyimah, juga dengan makna al-qayyimah, dengan makna agama yang berharga, maksudnya agama yang lurus maksudnya. Okay? Jadi maksud dengan dinul qayyimah di sini adalah dinul malaikah, agama para malaikat, wa millati Ibrahim, ataupun agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ada sebahagian bacaan, sebahagian qiraat dibaca dengan wa dzalika ad-dinul qayyimah. Dalam ini dinul qayyimah. Betul? Ada yang baca dengan ad-dinul qayyimah. Dengan takwil ad-din dengan makna millah. Al-millatul qayyimah maksudnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Baik. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Ibnu Abbas menyebutkan, karena ahlul jahiliyah yaltatiquna al-baita bidima'il budun. Nah, jadi kalau unta yang mereka sembelih, ahli jahiliyah dulu, mereka akan ambil darah tu, yaltatiquna bil bait. Yaltatiquna al baita. Mereka akan kotorkan rumah mereka dengan darah yang telah mereka korbankan. Abang kata mereka korbankan darah tu. Dan buat juga orang Mesir pun ada juga buat benda tu. Dia melih darah tu, dia ambil darah tu, lekat kat dinding. Ada tadammuh bin najasah sebenarnya. Tadammuh bin najasah. Tadammuh bin najasah adalah hukumnya haram. Jadi kita duk sonok main dengan darah. Lepas tu bukan boleh duk sonok dengan benda tu. Tapi kalau kita nak potong daging kena darah, dan orang yang sembelih kena darah, adalah yastatikh. Maksudnya bukan dia dengan makna tadammuh bin najasah tu terkena. Buat macam mana kita nak elak kan? Tapi jangan dilambat-lambatkan, jangan sonok bagi darah tu ada di badan dan seumpamanya. Faham? Jadi fa'aradal muslimuna an yaf'alu dhalik. Maka golongan muslimin juga ingin melakukan demikian. Fanazalat hadhil ayah, dan turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, walan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi an-nail, jadi yanalu an-nail, yang mendapatkan anugerah daripada Allah taala tadi, la yata'allaq bil bari ta'ala kinnahu 'abbara bihi ta'biran majaziyan 'anil qabul. Jadi maksudnya lan yanalallaha bukan maksudnya dia dapatkan Allah, maksudnya itu. Yang dapatkan pahala daripada Allah. Ataupun dengan makna lan yasila ilaihi. Maksud kamu tidak akan sampai kepada Allah. Lan yas'ad ilaihi. Lan yas'ada ilaihi, kamu tak akan dapat mencapai kepada kedudukan redha Allah taala ataupun mendapatkan kedudukan di sisi Allah dengan darah dan juga daging-daging tersebut. Tetapi yang menyampaikan kamu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Walakin yusibuhu ma yashabu dhalika min at-taqwa. Min taqwa qulubikum allati tad'ukum ila ta'zimihi ta'ala. Tapi yang akan mendapatkan kamu dengan anugerah tersebut,
iaitu mendekatkan dirimu kepada Allah, sampai kepada Allah, ialah amalan yang disertakan dengan taqwa qulub. Yang disertakan dengan taqwa qulub allati tad'ukum ila ta'zimihi. Baik, apa makna taqwa qulub? Hadza ikhlas. Ni ikhlas maksud taqwa qulub. Sebab ni Imam Nawawi mengajak kita tafsir sebenarnya. Ayat Quran dan tafsir sekali dengan bab. Diletakkan dengan babul ikhlas, dan kita masuk ayat ni walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat taqwa di sini dengan makna al-ikhlas. Seolah-olah satu lagi dengan maksud al-ikhlas huwa amalan yang paling tinggi dalam taqwa. Dan taqwa banyak dia punya cabangannya, dan salah satu cabang yang paling tinggi adalah al-ikhlas. Tamam? Allati tad'ukum ila ta'zimihi ta'ala wa taqarrubi lahu subhanahu wa ta'ala wal ikhlasi lahu subhanahu wa ta'ala. Itu kalau al-Imam al-Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, arada al-muslimun an yaf'alu fi'la al-musyrikin min az-zabhi wa tashrih al-lahmi wa nasbihi hawla al-Ka'bah. Tamam? Minta maaf. Tadi bukan bait di rumah saja, di Ka'bah al-Musharrafah. Al-bait dengan makna di Ka'bah al-Musharrafah. Alif lam tadi lil ahdi. Nah, al-bait tadi dengan makna Ka'bah al-Musharrafah. Jadi musyrikin mereka ketika menyembelih al-budn, unta, jadi waktu ketika mana raya haji maksudnya, maka mereka akan daging-daging tadi akan mereka ikat dan gantung dekat Kaabah sebagai bukti kata ini penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin ingin melakukan demikian. Ingin melakukan demikian, maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, lan yanalallaha luhumuha ila akhiril ayat. Boleh faham? Wa qala ta'ala, dan firman Allah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, maksudnya kalau kamu ingin, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu ma fi sudurikum, maksudnya kalau kamu ingin menyembunyikan apa yang tersembunyi di dalam dadamu, di dalam hatimu, au tubduhu, ataupun yang kamu zahirkan, au tubrizuhu, tadhharuhu, ya'lamuhu Allah, maka Allah mengetahui perkara tersebut, karena Allah alim bi qafiyatil umur wa bi barizati. Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang zahir dan perkara yang batin di dalam hati seseorang. Tamam? Jadi ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kena dengan tajuk semua tu atas. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal qafiyah. Masuk semua kali dengan ayat ni. Tamam? Wa an amiril mu'minina. Dan beliau orang pertama yang digelar dengan Amirul Mukminin. Yang digelar dengan Amirul Mukminin di kalangan para khulafa ar-rasyidin adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Dan itu maksudnya kenapa disebutkan macam tu? Kenapa sebahagian syarih menyebutkan kata Sayyidina Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab adalah orang pertama yang digelarkan dengan Amirul Mukminin minal khulafa. Seolah-olah hadza laisa 'ala al-itlaq. Bukan dengan itlaq. Kata beliau yang pertama disebut dengan Amirul Mukminin. Karena ada yang disebutkan dengan Amirul Mukminin mutlaqan, siapa dia? Sebelum tu lagi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Jahshin fi Sariyah. Ada satu utusan tentera peperangan yang Nabi utuskan, yang mana Sayyidina Abdullah bin Jahsh menjadi ketua dalam batalion tersebut ataupun dalam delegasi peperangan tersebut. Bila mana diutus oleh Nabi, maka Nabi menggelarkannya dengan Amirul Mukminin. Jadi beliau adalah Amirul Mukminin yang pertama yang digelarkan dengan Amirul Mukminin mutlaqan. Mutlaqan siapa dia? Abdullah bin Jahsh. Tetapi awal ma luqiba min bihi, yani bi Amiril Mukminin min al-khulafa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tetapi awal man luqiba bihi ala al-itlaq atau mutlaqan Sayyidina Abdullah bin Jahsh.
Ini boleh buat teka-teki lah. Teka-teki sirah. Boleh. Tamam? Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi digelar beliau dengan Abi Hafs likamali syaja'atih, karena sempurnanya keberanian, dan mazidi salabatih, kekuatannya dengan agama dan ketegasannya, maka digelarnya dengan Abi Hafs, iaitu Hafs adalah Asad. Abi Hafs iaitu, kalau kata ikut sebahagian Arab, Abi Hafs di sini boleh jadi juga dengan, ada orang Arab disebut dengan dipanggil Bal Hafs contohnya. Abi Hafs itu maksudnya dia zu hafsin, yani zu syaja'atin. Nah, zu syaja'ah. Nah, boleh jadi dengan makna tu. Nah, jadi macam Abu Nur. Abu Nur maknanya apa dia? Zun Nur. Nah, atau kalau orang Arab dia akan sebut keluarga dia dengan Bun Nur. Dia panggil. Nah, Bun Nur. Abu Nur jadi Bun Nur. Ada satu kampung di Kerala, kampung tu namanya Bun Nur. Karena kampung tu ada orang yang duduk di situ dan namanya Abu Nur. Maka digelarnya Bun Nur. Bun Nur. Bun Nur dengan makna Zun Nur, yang mempunyai cahaya. Nah, Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ibni Nufail. Nah, ibni Nufail, ibni Abdul Uzza, ibni Riyah, ibni Abdullah, ibni Qurt, ibni Razah, ibni Adi, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Siapa hafal apa ni, Rasulullah ini hafal kali dengan sanad apa ni, silsilah keturunan Sayyidina Umar yang menyambung sampai kepada keturunan Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay sami'tu kalamahu. Sami'tu Rasulullah ay sami'tu kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan apa dia? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi rahimahumallahu fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Innamal a'malu binniyati. Al-a'mal binniyat. Sebut sini. Tengok. Jadi niat ni adalah ibarah kepada apa? Ibarah an inbi'athil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin halan aw ma'ala. Niat ni adalah ibarat kepada inbi'athil qalb. Maksudnya cetusan ataupun detikkan dalam hati nahwa ma yarahu, ay muttajih ila ma yarah, iaitu bertepatan ataupun tepatan dengan apa yang dia pandang, yang muwafaqah dengan gharad, dengan tujuannya. Sama ada untuk mendapatkan manfaat atau mengelakkan mudarat. Ketika hal tersebut, ketika keadaan itu, atau pada waktu tersebut, atau pada masa akan datang. Itu niat. Maksudnya niat, kalau kata macam tu, maksudnya niat. Tapi wasyar'u khassasahu bil iradah al-mutawajjihah nahwal fi'li libtigha'i ridha'illahi wa imtisali hukmi. Tapi syarak mengkhususkan niat tadi dengan makna kehendak yang mutawajjihah, yang bertepatan dengan
perbuatan yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan redha Allah dan mengikuti hukum hakamnya. Tamam? Itu makna an-niyah. Boleh. Dan kemudian di sini babnya an-niyah al-a'malu bin-niyat. Ini termasuk dalam bab muqabalatul jam'i bil jam'i. Jadi muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al-ifrada. Nah, ini dalam bab muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al-ifrada. Itu dengan makna kullu amalin biniyatihi. Kullu amalin biniyatihi. Tamam? Innamal a'malu binniyat dengan makna muqabalatul jam'i bil jam'i. Ana a'mal jama', an-niyat juga jama'. Maka muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al-ifrada. Maka dia akan bawa kepada makna mufrad. Maksudnya maka kalau kita letak dengan tak maksud, dia akan jadi ai kullu amalin biniyatin. Nah, kullu amalin biniyatin. Nah, biniyatin. Atau kullu amalin biniyatihi. Setiap amalan dengan niatnya, niat amalan tersebut. Setiap amalan. Bukannya al-a'malu binniyat, yakni amalan-amalan tu dengan niat-niat-niat. Bukannya itu maksudnya. Setiap amalan tu dengan niatnya masing-masing. Kembali kepada setiap amalan tadi sendiri. Dia sama seperti ayat Allah Ta'ala sebut, "Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Faghsilu, ighsilu jama', aydiyakum jama'. Tamam? Ighsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, maksudnya hada muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al-ifrad. Jadi takut orang salah faham lah, dia pandai lurah sangat. Dia kata ayat ni menunjukkan bahawa kita perlu membasuh muka ramai-ramai. Nah, ighsilu wujuhakum dengan makna basuh muka ramai-ramai, ataupun duduk kat tempat ambil wuduk tu, hang basuh muka aku basuh muka hang. Nah, pakat-pakat basuh muka. Hada taqtadi ada muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al-ifrad. Itu maknanya. Boleh? Soalan di sini sebagai isyarat, kata Imam Al-Khubi, bahawa an-niyah tatanawwa' kama tatanawwa' al-a'mal. Niat itu adalah pelbagai seperti mana pelbagainya amal. Boleh? Atau kalau ketika dalam perbincangan niat ni, dia akan bincang ada beberapa perkara. Dia ada 7 benda yang dibincang dalam bab berkenaan dengan niat. Sab'u syara'itin atat fi niyatin fi niyah takfi liman hawalaha bila wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 syarat yang datang pada niat. Takfi liman hawalaha bila wasan. Cukup dengannya siapa yang dapat memahami ketujuh-tujuh ni bila wasan, tanpa mengantuk lah. Kalau dia mengantuk tu tidak, tak dapat apa lah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Tamam. Jadi yang pertama haqiqatun niyah. Apa dia haqiqah niyah? Apa makna niat? Hukmun, apa dia hukum niat? Mahallun, di mana tempat niat? Zaman, bila masa niat? Kaifiyah, caranya? Syartun, syarat? Maqsudun hasan. Nah, wa maqsudun hasan. Jadi maqsudun hasan di sini isyarat kepada annahu yahsunu an yaqsudal ikhlasa fil ibadah. Maksudnya sepatutnya bagi ibadah adalah dengan maqsudun hasan. Dengan khasad yang hasan, iaitu dengan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti orang yang berniat dengan amalnya tadi kerana Allah semata-mata, ataupun untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun menjaga daripada ancaman Allah, contohnya. Tamam? Tapi banyak riwayat yang disebutkan dengan ifradun niyah. Banyak riwayat juga sebut innamal a'malu bin niyah. Bin niyah. Bin niyah, bukan niat. Ada. Banyak juga riwayat yang sebut macam tu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tu tak ada masalah apa lah. Tak perlu lagi untuk kita takdirkan muqabalatul jam'i bil jam'i lah. Faham? Jadi bin niyah dengan makna
al-a'malu biniyatih atau biniyatiha, dengan setiap niat-niatnya tadi. Itu. Dan tempat niat, minta maaf. Kalau kata diterjemahkan dengan niyah dengan satu, seperti riwayat yang banyak, jadi mu'azzamur riwayat kata sebahagian masyayikh adalah dengan mufradkan niyah, bukan dengan innamal a'malu binniyat, tapi innamal a'malu bin niyah dengan tak bulat di belakang. Faham? Itu kata masyayikh, kalau kita nak tahu ni adalah bab berkenaan dengan qawaidul imla ataupun qawaidu al-kitabah, cara untuk menulis. Macam mana kita nak tahu ta tu nak kena tulis dengan tak marbutah ke, nak tulis dengan tak tadi tak panjang terbuka tu, iaitu dengan kita boleh berhenti dengan ha. Sebab tu kalau ulama dia akan sebut, dia kata akhirnya dengan ha. Pada tulisnya ta marbutah tu, tapi disebut dengan ha kerana dia berhenti dengan sebutan ha. Innamal a'malu binniyah. Ha. Tahu dah nak tulis dia macam mana. Kalau hampa pergi tulis juga ta belakang macam tu, maksudnya mangkuk. Faham? Jadi dia niyah, baca ha belakang. Jadi orang yang dengar, dia akan tahu nak tulis macam mana. Boleh? Dalam bentuk ilmu lah. Kalau bentuk ilmu. Dalam kitab dia panggil apa? Qawaidul imla. Cara untuk imla. Nak tulis itu macam mana? Sebab dia ada kitabah, dia ada banyak jenis, no? Dia ada kitabatul mushaf. Nah, ada dipanggil kitabatu al-qawafi. Dan ada kitabatun nahwi. Kitabah yang kita duk mengaji ni. Ada 3 jenis kitabah. Kitabatul mushaf dia agak sedikit lain sikit daripada tulisan yang biasa. Yang salah dibaca dengan salawah. Dan itu dipanggil kitabatul mushaf. Dan ada kitabatu dipanggil kitabatu al-qawafi. Kitabah qawafi dengan qafiyah, kadang-kadang dia tulis ikut suka. Kadang dia tulis itu ikut bacaan. Sebab apa? Untuk takhtak. Masa ketika nak takhtak syair tu, maka ditulis semua sekali. Tahu? Maksudnya dia bukan hanya mengikut kepada tulisan yang kita biasa baca ni, tapi ketika nak diletakkan dengan baris tu, nak diletakkan takhtak dia, maka dia tulis sekali dengan, sehingga kalau orang tengok tu bukan bahasa Arab. Nampak? Itu dipanggil kitabatu al-qawafi. Dan kitabatu yang kita baca biasa ni, yang dipelajari dalam kitab-kitab. Ataupun hak tu tujuan dia adalah untuk untuk imla. Hak tu dipanggil qad dalam bahasa Arab. Kalau orang kata mengaji qad. Yang kita ada kan, bila buka dalam kitab-kitab para ulama, antara pengajian yang dipelajari adalah al-qad. Ngaji qad. Qad apa dia? Salah satunya qad yang itulah. Qad sulus, qad raqa'ah, apa semua tu. Tapi qad yang dimaksudkan di sini juga adalah al-kitabah. Iaitu pengajian kitabah. Iaitu mengaji bab imla. Dipanggil qawaidul imla. Diajar imla. Baik. Jadi dibaca innamal a'malu binniyah. Tak marbutah di belakang. Maka wajhu hadzal makna dia ketika mana dibaca dengan innamal a'malu binniyah, maka maknanya apa dia? Ai mahallun niyati al-qalb. Satu saja. Wa huwa wahid. Kerana niyah tu satu je tempat dia. Iaitu di hati. Mahalnya di hati saja, dengan satu saja, maka kerana itu dibaca dengan mufrad. Itu yang sebahagian wajah para ulama tafsirkan makna tersebut. Maka munasabahlah diifradkannya. Berbeza dengan a'mal. A'mal kenapa dijamakkan? Kerana dia muta'alliqah bil-zawahir. Kerana dia ta'alluq dia dengan zahir dan ianya muta'attidah. Ia pelbagai. Maka kerana itu dijamakkan. Sebagai riwayat kalau kita baca, kalau dibaca dengan tafsiran ataupun hadis tadi dibaca innamal a'malu binniyati, dengan macam ni kita akan syarah macam tadi. Ada muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil ifrad. Macam syarah itulah. Bagi contoh tadi ayat ighsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seumpamanya. Dan kalau kita baca pula kitab tu sebut hadis tu baca innamal a'malu binniyah. Jangan piduk buat pandai pula. Kata sebenarnya yang tepatnya niat. Lagi himar lagi tambah.
Padahal ada riwayat lagi yang banyak juga, mu'zamur riwayat dengan apa? Dengan mufrad. Maka cara syarah dia pula macam mana? Cara syarah dia adalah tadi kita sebut, kenapa dimufradkan? Karena mahalluhu atau mahallun niyah wahidah. Satu saja, iaitu fil qalb. Manakala amal kenapa dijamakkan? Lianna muta'alliqatihi atau liannaha muta'alliqah bizawahir wa hiya muta'addidah. Maka munasabahlah dijamakkannya. Tamam? Dan niat di sini adalah kembali kepada satu juga, iaitu apa dia? Ikhlas. Maka hiya wahidatun lil wahidi. Jadi ikhlas ni apa dia? Wahidah fi mahallil wahid ila rabbin wahid. Faham? Dia satu saja dan kemudian di tempat yang satu kepada Tuhan yang satu. La syarika lahu. Hadha huwa al-ikhlas. Itu di mana disebut tu? Di Fathil Bari. Dalam kitab Fathil Bari. Faham? Dan Imam Nawawi mengatakan innama tadi disebutkan untuk mawdu'atun lil hasr. Ya. Ini dia wada'ahu al-Arab atau wada'ahu ulama al-Arab adalah untuk menunjukkan hasr. Maksudnya tanfi ma siwahu. Yang disabitkan yang mazkur dan dinafikan selain daripada yang mazkur. Dan disabitkan mazkur ini innamal a'malu binniyah. Maksudnya apa dia? La amal illa binniyah, maksudnya gitu. Ya, la amal illa binniyah. Tidak ada amal melainkan dengan niyah. Jadi innamal a'malu binniyah ay innamal a'mal tuhsabu binniyah wala tuhsabu idza kanat bila niyah. Tidak dikira melainkan dengan niat. Tamam? Betul kalau sebut innama likulli imri'in ma nawa, maka yang ini masuk perbahasan yang lain pula. Kata Imam Ibnu Abdissalam Sultanul Ulama, kata beliau al-jumlatul ula li bayani ma yu'tabaru min al-a'mal wa jumlatus tsaniyah li bayani ma yatarattab alaihi yani alaiha yani ala al-a'mal. Yani jumlah pertama innamal a'malu binniyat itu adalah jumlah yang menunjukkan atau menerangkan tentang apa yang akan menjadikan amal tadi mu'tabar. Amal tadi menjadi mu'tabar, dikira, yuhsab adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ini pula adalah jumlah kedua ni innama likulli imri'in ma nawa adalah untuk menerangkan ma yatarattab 'alaiha. Ma yatarattab 'alaiha maksudnya apa yang akan diperolehi dengan niat tersebut yang dia niatkan tadi. Maka setiap orang dengan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang dia akan dapatkan berdasarkan niat yang dia niatkan pada waktu tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga kita semua mendapat faedah daripada syarahan tersebut. Tapi syarahan tadi itu bukan syarahan untuk ceramah lah tu. Tapi ceramah di masjid ni mungkin orang tak apa nak syok sikit lah. Bagi syarah ku hadis ku ni apa. Tapi ni syarahan untuk muta'allimin dan juga untuk kita mengambil faedah bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.